Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anda semua? Okey, baru-baru ni saya ada buat dekat posting saya punya YouTube. Saya ada tanya kepada anda, anda nak saya bincang berkaitan tajuk apa? Dan ada di kalangan anda, kali korang ramai yang bagi cadangan, tapi saya akan buat satu-satulah. Tapi dia ada di antara anda yang bagi tajuk berkaitan dengan Salman Al-Farisi. Okey, jom kita bincang. Siapakah Salman Al-Farisi ni? Baik, Salman Al-Farisi merupakan seorang sahabat Nabi yang bukan berada ataupun bukan dalam kalangan bangsa Arab. Salman Al-Farisi ni bukan dalam bangsa Arab, malah Salman Al-Farisi ni berasal daripada Parsi. Dekat Parsi dia tidak bercakap Arab. Bila mana Salman Al-Farisi berada dekat Parsi, dia ada seorang ayah. Yang ayah dia merupakan pekerja, ayah dia menjaga api. Yang dekat Parsi ni dia ada api. Dekat Parsi ada api itu tak pernah padam. Siapa yang jaga? Ayah Salman Al-Farisi inilah yang menjaga api itu supaya api itu tak padam. Dan keluarga Salman Al-Farisi ataupun ayah dia merupakan seorang yang kaya raya. Ada pembantu, ada hamba dan ramai lagi pekerja-pekerja bawahan ayah dia. Dan Salman ni dikira anak orang kaya lah. Jadi suatu hari ayah Salman Al-Farisi meminta kepada Salman untuk keluar pergi ambil barang ataupun pergi beli barang. Tapi dalam perjalanan Salman Al-Farisi, Salman mendapati ataupun Salman melihat satu gereja yang orang dalam gereja itu tengah melakukan ibadah. Ingat, Salman Al-Farisi ni seorang anak ataupun seorang manusia yang tidak didedahkan dengan agama-agama lain. Dia tak tahu berkaitan dengan agama lain. Jadi bila mana Salman Al-Farisi tengok dalam gereja orang tengah melakukan ibadah solat, ada yang zikir, sebab pada zaman itu masih lagi ada dalam kalangan manusia yang beriman kepada Nabi Isa AS, masih lagi mengamalkan ajaran Nabi Isa AS. Jadi bila mana Salman masuk ke dalam gereja itu dan melihat mereka ni berzikir, solat, berselawat dan sebagainya, boleh jadi maka lama juga saking fokusnya Salman Al-Farisi ni dia tak sadar yang sudah berada lama dalam gereja tu. Dia tak sedar dia dah lama berada dalam gereja tu. And then pada petang tu ayah Salman tunggu kenapa Salman tak balik-balik. Maka ayah dia meminta kepada pekerja-pekerja dia untuk pergi cari Salman, bawa balik Salman tu. And then bila jumpa Salman dekat gereja, baru bawa balik Salman ke rumah, maka Salman menceritakan kepada ayah dia apa yang berlaku. Wahai ayahku, aku dapati depan sana ada satu gereja yang aku dapati agama mereka adalah agama yang benar. Salman Al-Farisi kata kepada ayah dia, yang mana ayah dia seorang pekerja yang menjaga api, jaga api yang tak pernah padam. Boleh dia kata macam tu dekat ayah dia. Wahai ayahku, dekat sana aku dapati ada satu gereja, ada satu agama yang agama mereka lebih benar daripada agama kita. Maka kata ayah dia, tidak. Ayah dia kata tidak, agama kita lah agama yang sebenarnya. Maka bila peristiwa itu berlaku, maka Salman Al-Farisi dipenjarakan ataupun dikurung dalam bilik dan diikat tangan Salman Al-Farisi. Kerana ayah dia takut Salman Al-Farisi ni terpengaruh dengan agama-agama lain. Jadi dalam keadaan di penjara, dalam keadaan dikurung tu, Salman Al-Farisi sempat menulis surat. Bagi kepada gereja. Disuruh orang bagi kepada gereja. Apa isi surat tu? Salman Al-Farisi kata, andai kata ada rombongan yang nak pergi ke Syam. Kenapa ke Syam? Sebab Syam ni agama kuat dekat sana. Agama Nabi Isa ramai. Kalangan orang alim berada dekat negeri Syam pada masa tu. Salman Al-Farisi kata, andai kata ada rombongan yang nak pergi ke Syam, bagi tahu aku. And then diringkaskan cerita, satu hari Salman Al-Farisi diberitahu yang ada rombongan yang akan bergerak ke negeri Syam. Maka apa Salman buat? Bila mana Salman tahu, maka Salman terus keluar daripada kurungan tu, keluar daripada bilik tu, meninggalkan harta dia, meninggalkan ahli keluarga yang lain demi nak mencari kebenaran. Demi nak mencari kebenaran, dia sanggup buat semua tu. Jadi bila mana Salman join the rombongan tu sampai ke negeri Syam, maka bila sampai dekat Syam, maka Salman ni tanya kepada orang setempat, siapakah orang yang paling alim dekat negeri ini? Maka ramai dari kalangan mereka tunjuk ada seorang guru dekat ujung kampung. Boleh jadi dekat ujung kampung, maka Salman pun pergi. Maka bila pergi, maka Salman sempat boleh berguru dengan beliau, di antara orang alim pada zaman tu. Maka berguru tak lama, kerana umur guru Salman Al-Farisi yang pertama tu sangat tua dan uzur. Dan kata guru Salman Al-Farisi, aku ni dah hampir nak mati. Dan sesungguhnya aku dapati tak ramai manusia sekarang mengamalkan ajaran sebenar. Guru dia kata, tapi aku dapati ada satu orang ulama yang berada dekat kampung sana, yang dia mengamalkan ajaran sebenar dan mengajarkan kepada orang lain. Maka pergilah berguru dengan dia. Maka pergilah Salman berguru dengan guru yang kedua. Maka belajar dengan guru yang kedua, sama juga berlaku. Guru kedua pun sakit, uzur, dah nak mati.
Maka pergilah guru ketiga. Benda berlaku. Guru kedua suggest kepada guru ketiga. Dan guru ketiga pun sama. Belajar-belajar tak lama. Kerana guru ketiga pun agak tua. Maka Salman pun diberi cadangan untuk pergi jumpa guru yang keempat. Maka bila sampai kepada guru keempat, sama juga. Tapi taklah kejap-kejap. Dia adalah masa-masa tempoh dia belajar. Sebab banyak juga Salman belajar dalam kitab-kitab beliau. Bila mana Salman dia sempat belajar dengan 4 orang guru, maka bila sampai di guru keempat, kata guru keempat, "Wahai Salman, aku pun dah nak mati, aku pun dah uzur, dan aku dapati sudah tidak ramai manusia sekarang mengamalkan ajaran yang sebenar. Tetapi wahai Salman, ketahuilah yang kita sekarang berada di akhir zaman, yang mana akan keluar Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab Injil yang kita baca." Jadi mereka pun belajar kitab Injil. Dalam kitab Injil dah nyatakan dengan jelas siapakah Nabi akhir zaman, bagaimanakah perwatakan Nabi akhir zaman. Itu Nabi SAW. Dekat mana Nabi akhir zaman akan berhijrah. Semua tu dah dinyatakan dalam kitab Injil. Jadi kata guru yang keempat, Salman Al-Farisi, "Wahai Salman, kita sudah berada di akhir zaman dan pergilah cari Nabi akhir zaman tu. Sesungguhnya insya-Allah segala persoalan kamu yang kamu tanya, siapakah Tuhan, apakah tujuan Tuhan ciptakan dunia, apa yang Tuhan nak kepada kita lakukan, semua persoalan-persoalan kamu akan dijawab oleh baginda sallallahu alaihi wasallam." Maka bila Salman dengar macam tu, maka terus Salman pergi cari. Dan dia join satu rombongan. Diringkaskan cerita, Salman ni dijual. Tak tahu macam mana, end up dijual. Bayangkan daripada seorang yang anak kaya, daripada ada segala-galanya, ada harta yang sangat banyak, tiba-tiba dijual dan dijadikan hamba. Bila Salman jadi hamba, dia tak boleh nak pergi ke mana-mana tanpa ada perintah daripada Tuan. Kerana hamba sangatlah rendah darjat dia. Jadi bila mana Salman menjadi seorang hamba, maka dia ikutlah Tuan dia. Dan sampai satu hari itu Salman melalui ataupun sampai di satu tempat, yang mana tempat itu kata Salman, tempat ini seperti mana aku belajar dalam kitab Injil, yang mana penuh buah tamar, buah kurma yang subur. Kerana apa yang aku belajar dari kitab Injil, Nabi akhir zaman akan berhijrah ke negeri ini ataupun ke tempat yang tanah itu subur dengan buah kurma. Maka bila Salman tengok kiri kanan penuh buah kurma, penuh menghijau, tanah yang subur, maka kata Salman, boleh jadi inilah tanah yang akan datang Nabi akhir zaman. Maka Salman pun buat kerja bersama tuan dia, buat kerja ini, dan sampai satu hari negeri Madinah bising. Sampai satu hari negeri Madinah bising dengan alunan nasyid tala'al badru alaina dan sebagainya, tanda kemerihan berlaku dekat Madinah. Kata Anas bin Malik, aku tak pernah melihat kegembiraan rakyat Madinah, aku tak pernah melihat segembira rakyat Madinah melainkan dengan kedatangan Rasulullah SAW. Saking gembiranya rakyat Madinah sehingga kan berita kedatangan Nabi ke Madinah heboh dekat orang sekeliling. Maka adalah di kalangan mereka pergi bagi tahu kepada tuan pemilik ataupun bos kepada Salman Al-Farisi. Dia bagi tahu kepada tuan Salman Al-Farisi. Maka ketika itu Salman Al-Farisi masih lagi berada di atas pokok. Berada di atas pokok. Bila Salman dengar saja, maka Salman terus turun dan tanya, siapakah beliau, dekat mana beliau berada sekarang, siapakah Nabi akhir zaman. Maka tuan Salman Al-Farisi terus menampar dia, terus memungkul dia. Pergi buat kerja tu, jangan duk sibuk urusan orang. Salman Al-Farisi daripada orang kaya, daripada ada segala-galanya, tapi dilayan seperti begitu rupa. Jadi Alhamdulillah, maka tak lama di kemudian hari Salman dapat satu berita. Dia dapat satu maklumat yang mana Nabi Rasulullah SAW sedang berada di rumah salah seorang sahabat, Abu Ayyub Al-Ansari. Kita dengar kisah bagaimana Nabi sampai dari kota Madinah, tinggal dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari, yang unta tu berhenti di hadapan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Kita dah buat video tu, boleh pergi tengok. Jadi bila mana Salman Al-Farisi ni dia dapat tahu Nabi sedang berada di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, cepat-cepat Salman bawa kurma. Dia bawa kurma nak bagi kepada Nabi SAW. Bila sampai di rumah Abu Ayyub Al-Ansari, Salman kata, ini sedekah daripada aku. Dia kata sedekah daripada dia. Maka Nabi ambil dan Nabi bagi kepada para sahabat. Maka kata Salman dalam hati dia, itu adalah tanda pertama yang aku belajar dalam kitab Injil, bahawasanya seorang Nabi dia tidak terima, ataupun Nabi akhir zaman dia tidak terima sedekah. Memang Nabi memang tak terima sedekah. Maka hari kedua pula Salman, tengok macam mana Salman mengkaji dahulu. Tapi adakah Nabi tak tahu? Nabi tahu. Sebijak mana Salman, lagi bijak Nabi kita SAW. Maka hari kedua Salman Al-Farisi buat benda sama, bawa juga makanan dan bagi kepada Nabi. Ya Rasulullah, ini hadiah daripada aku. Apa Nabi buat? Nabi makan.
Nabi makan dan kata Salman, ini tanda kedua. Ini tanda kedua kenabian. Maka hari ketiga pun sama. Salman buat, Salman datang dan Salman melihat Nabi sedang bercakap dengan para sahabat. Dan apa Salman buat? Salman melalui ikut belakang. Pergi ikut belakang Nabi. Slow. Cuba mendekati Nabi SAW. Nabi tahu tak? Nabi tahu. Maka Nabi selakkan baju sedikit bahagian belakang. Dan Salman melihat tanda kenabian yang berada dekat belakang Nabi. Maka ketika itulah terharunya Salman, menangisnya Salman, kerana selama ini apa yang dia cari sedang berada di hadapan dia. Segala persoalan yang pernah dia soalkan sebelum ni yang tidak ada jawapan, maka akan terjawablah soalan dia. Siapakah dia? Apakah tujuan dia dihidupkan? Siapakah Tuhan? Maka ketika itu jugalah Salman beriman kepada Allah dan mengakui Nabi SAW sebagai Nabi. Dan bermula pada detik itulah Salman di antara sahabat yang paling besar, di antara sahabat yang paling rapat dengan Nabi SAW. Jadi itu di antara kisah Salman Al-Farisi. Kalau ikutkan banyak juga kisah Salman Al-Farisi ni. Salman Al-Farisi pernah bagi cadangan kepada Nabi untuk menggali parit, seperti mana pernah dibuat oleh tentera-tentera Parsi. Ketika mana mereka bertahan dekat Parsi, maka mereka akan menggali parit. Banyak sumbangan yang telah dibuat oleh Salman Al-Farisi. InsyaAllah kalau kita ada kesempatan, kita akan bincangkan lagi kisah Salman Al-Farisi. Tapi bagaimana kisah Salman Al-Farisi daripada kota Parsi sampailah kota Madinah, itu diceritakan sendiri oleh Salman Al-Farisi. Sebagai satu pengajaran kepada kita bagaimana seorang yang nak mencarikan kebenaran sanggup tinggal kesemuanya, sanggup tinggal benda dunia asalkan kebenaran dia nak jumpa tu ada. Jadi itu saja untuk video kita kali ini. Terima kasih banyak yang tengok daripada awal video sampai hujung video. Saya harap setiap perkongsian kita dapat manfaat dan anda boleh kongsikan manfaat ini kepada orang lain juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.